السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 45 mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sering belajar pelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan, dan akan diselimuti mereka itu dengan rahmah, yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka, yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Kita mulakan dengan Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cuci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, khususnya guru kami almarhum Syekh Abdul Azim bin Sya'ban bin Sultan rahimahullah, dan sahabat-sahabat kita yang telah bertemu Allah Subhanahu wa taala semasa hayat mereka sering berada dalam halaqah Al-Quran bersama kita. Semoga kita dan mereka semua ditempatkan sama orang yang digolongkan sebagai ashabul Quran, yang melayakkan kita mendapat syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti insya-Allah. Kita boleh pasang hajat masing-masing, dan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini semuanya tuan imam, tuan Bilal, dan kuasa Masjid Taufiqiyah Taman Mewah, tuan haji, para asatidzah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terafahkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat lagi kita bersama berada dalam halaqah Al-Quran yang mana pada minggu lepas cuti, tak apa sihat. Alhamdulillah, tes suara tadi, testing nampak macam okey, boleh datang tu. Masih batuk-batuk lagi sikit. Jadi mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita segenap nikmat-Nya, nikmat yang tidak terhingga, tidak putus-putus yang Allah berikan kepada kita. Dan kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk terus membuktikan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersolawat, mudah-mudahan kita nanti digolongkan bersama umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat baginda di hari kiamat nanti insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, pada kali yang lepas kita telah lihat ya Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat yang ke-91 yang mana orang-orang Yahudi itu, pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka mengatakan bahawa mereka tidak akan beriman kecuali dengan kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau betul apa yang diperkatakan oleh mereka, mengapakah mereka membunuh nabi-nabi Allah yang telah diutuskan kepada mereka. Kalau betul mereka itu di kalangan orang-orang yang beriman dengan kitab yang diberikan kepada mereka, iaitu kitab Taurat. Itulah yang kita lihat pada ayat yang ke-91. Hari ini kita terus lihat pada ayat yang ke-92 dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. Biasa satu-satu kita lihat. وَلَقَدْ, waw lam itu baris atas masing-masing kita baca dengan fathah.
infitah, terbuka. Wala, tetapi huruf qaf kita sebut dengan bacaan isti'la, terangkat pangkal lidah kita bila menyebut huruf qaf tebal, qa. Pangkal lidah bertemu dengan langit yang berdaging, hangkul lahmi. Kemudian dal kita qalqalahkan, jangan lupa, jangan segan-segan. Walaqad ja'akum. Mad asli jumpa hamzah dalam dalam satu perkataan, maka hukumnya mad wajib muttasil. Kum Musa, mim hilang tanda mati, menunjukkan depan dia sama ada dua huruf, sama ada huruf mim ataupun huruf ba. Di sini huruf mim, maka hukumnya idgham mislan syafawi, maka tak boleh kita baca dengan izhar, maka kita mesti membacanya dengan idgham, masukkan dalam mim satu harakat, dua harakat panjang. Kum Musa, mu mad asli, sa infitah mad asli, nipiskan sin, sa bil bayyinat, bil lam tanda sukun izhar, qamari, bayyi ru'ya satu, benamkan bay dulu, kemudian baru yi bunyikan begitu, bayyi, dengan bayinat saja, bayyinati thumma takhadtum, bayyinat man asli, thumma takhadtum, huruf tha, hujung lidah satu hujung gigi atas, mim satu wajibul gunnah, dengung, satu harakat tutup, dua harakat panjang. Thumma ta, matta. Ni huruf ta sabdu, jangan ada hamas, tak bunyi dia punya mat, tak ada bunyi gitu. Matta, lekat terus, tak ada space apa pun. Thumma takhal, huruf kha isti'la, kha tebal, tapi huruf zal hujung lidah sentuh hujung gigi atas, khaltumul, jangan diqalqalahkan zal, jangan pula kita tebalkan khul, buka khul, letak saja hujung lidah pada hujung gigi kacip atas. Khaltumul, tumul, lam infitah, walaupun mim balik dhammah muncul mu, masuk lam saja matikan, mul buka, jangan terus muncul mul, yang gitu. Mul ijala min ba'di, ijala min ba'di, qalqalah sughra pada jim bunyikan ija, jangan ij, jangan itu jadi hamas. Dia qalqalah tak begitu bunyi dia. Dia mesti bunyi pantulan bunyi huruf jim tu. Ija, ijala min ba'dihi, nun hilang tanda mati sebab jumpa ba, maka diletakkan mim kecil kat situ, menunjukkan kita kena gantikan bunyi nun itu kepada bunyi mim yang ringan. Mim yang ringan maksudnya buka sikit. Min ba'dihi, ba'dihi. Yang tadi iqlab hukum dia, dengung, satu harakat tutup, dua harakat panjang, buka sikit. Min ba'dihi, mad silah qasira, di harfu dal hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas ataupun pangkal gigi atas. Ba'dihi wa antum, nun hilang tanda mati sebab jumpa ta, ikhfa hakiki dengan ta infitah. Wa antum, mim tanda mati menunjukkan izhar, jelaskan bunyi mim tanpa dengung, tanpa qalqalah. Wa antum zalimun, dha hujung lidah sentuh hujung gigi atas, jangan za, tuan-tuan. Dha man asli limun, man arif bisukun 2, 4 ataupun 6, kita pilih 6 harakat. Baik. Jadi saya baca pertolongan ataupun ayat yang ke
92 ini. Kita perhatikan. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. Sila. Ada berapa tempat yang kena dengar tuan? Potongan ayat ni ada 3 tempat. Kum Musa, satu harakat tutup, 2 harakat panjang. Kum Musa bil bayyinati yang kedua. Thumma attakhadhtumul ijla min ba'di. Baca tenang-tenang je tuan. Tempat-tempat yang 3 ni kira, kalau tak biasa kira. 1 harakat tutup, 2 harakat panjang. Macam itulah kalau baca kat rumah, tuan baca perlahan. Kalau rasa terbabas, ulang balik macam tu. Kalau baca nak cepat, nak kerja apa kan? Tenang-tenang baca. Baca sikit tak apa, tapi betul insya-Allah. Jadi sekali lagi. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. Sila. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Sila. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Alhamdulillah. Baik, kita lihat harfiah ataupun maksud perkata ayat ini. Walaqad, wa dan laqad, lam at-ta'dil, lam menunjukkan sungguh, qad lagi, sungguh lagi, sesungguhnya ja'akum Musa, telah datang kepada kamu Musa bil bayyinat, dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat. Thumma attakhadhtumul ijla, kamu dah tengok dah mukjizat. Mukjizat ni maknanya perkara yang melemahkan untuk kita dapat benda tu, nak buat benda tu memang tak boleh. Melemahkan kita. Ya. Kalau Nabi Musa dahulu dia berdepan dengan Fir'aun ketika itu, yang popularnya ketika itu adalah sihir. Maka Allah berikan mukjizat yang mengatasi sihir, yang melemahkan ahli sihir nak buat macam apa yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai bukti yang Nabi Musa itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang boleh challenge Nabi Musa punya mukjizat. Dia bukan sihir. Kalau sihir, sama lebih kurangnya ahli sihir tu. Tapi ahli sihir pun tak boleh buat apa yang Nabi Musa buat. Itu namanya mukjizat. Kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, popularnya dengan sastra, dengan bahasa. Maka Allah turunkan Al-Quran yang tak ada seorang pun pada zaman itu boleh challenge bahasa Al-Quran.
Bila dengar ayat Quran ni, ini bukan manusia buat. Sama macam tu. Melemahkan mereka nak buat satu ayat pun daripada Al-Quran. Tak mampu mereka nak buat. Itu namanya mukjizat. Maka Nabi Musa pun diberi mukjizat juga. Dan Bani Israel ini yang disebut pada ayat ini, laqad ja'akum, datang kepada kamu Musa dengan mukjizat-mukjizat itu. Kamu dah lihat dah mukjizat itu. Tapi kamu masih lagi summattakhadhtumul ijla. Kamu masih lagi menyembah anak lembu. Anak lembu tu Samiri. Kita dah dengar cerita dia kan, panjang cerita dia macam mana bagaimana Bani Israel ni boleh sembah anak lembu ni. Yang didakwa Samiri, seorang Bani Israel ini yang mendakwa bahawa lembu itu adalah sembahan, menyembah anak lembu itu yang terjadi daripada emas kan. Kita dah dengar cerita dia kan, daripada emas yang dibentuk jadi apa? Jadi lembu, kemudian dilumurkan dengan kesan hidup. Ini panjang cerita dia kan. Kemudian pendek cerita dia, hidup lembu tu daripada emas hidup. Kemudian Samiri kata Musa sebelum dia pergi naik ke Gunung Tursina, dia Nabi Musa itu telah pun mengarahkan supaya kamu sembah anak lembu ni. Masing-masing duk percaya, ikut aja, kan? Padahal dah tahu dah, takkan dah Nabi Musa ni yang terkenal dengan seorang rasul yang mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, boleh menyeru umatnya suruh sembah lembu. Takkan begitu, mudah sangat percaya. Tapi mereka buat juga. Min ba'dihi, sepeninggalan Musa itu. Wa antum zalimun, kamu semua orang-orang yang zalim. Dulu kamu kata kamu beriman dengan kitab Taurat, tapi macam mana sampai kamu boleh sembah anak lembu tu? Itu Allah SWT tempelak golongan Yahudi yang tidak beriman itu. Baik. Jadi termasuklah Yahudi yang ada pada zaman Nabi SAW. Dia mendakwa bahawa mereka beriman dengan kitab Taurat, tak nak beriman dengan Al-Quran. Samalah. Jadi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhadapan dengan orang-orang Yahudi itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Syekh Ahmad Sunahadi sebut dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi menempelak mereka. Kamu telah datangkan dengan Nabi Musa yang membawa penerangan, bukti-bukti dan mukjizat-mukjizatnya, tetapi kamu telah berpaling menyembah lembu sepeninggalannya, yakni waktu ia mengambil kitab Taurat. Kamu telah bersetia dengan Allah hingga diancam hendak menghempapkan bukit ke atas kamu. Bila mana kamu disuruh berpegang teguh dengan pengajaran Taurat itu, di mulut sahaja kamu mengaku taat, tetapi pada amalan tetap maksiat, sehingga akan meresap dalam hati masih kasihkan anak lembu untuk disembah. Alangkah jahatnya cara berimannya kamu yang seperti ini. Adakah kamu disuruh beriman yang seperti ini? Itu ayat sekali dengan ayat yang ke-92, 93 sekali. Jadi kita masuk terus ayat yang ke-93. Panjang ni, sempat tak? Dia tak je dia tak sempat ni. Jadi terus baca seorang tu boleh. Jadi kita terus beralih kepada interaktif. Jadi boleh mula baca. Jadi saya alih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik wa ta'alaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum
Tithun. Ambil balik. Bilbayyinati thum. Bilbayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'di wa min ba'di. Ini tinggal di situ. min ba'di. Ambil balik. Thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum. Banyak sikit lagi. Wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Muqta alaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم Banyak lagi. Ja'akum. ولقد جاءكم Kum tu banyak lagi. Ja pun tak cukup lagi. Ja'akum Musa. Puaskan disebut tu. ولقد Qad. Bunyi yang qalqalah. ولقد جاءكم Kum Musa. Balik ke kum dengar ke? Summat takhal ijla min la min la ni lam ijla min ba'dihi min panjang sikit min wa Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم Musa bil Sa panjang juga. موسى بالبينات ثم Takhaltumul العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Wa alaik. Walaqad. Bunyikan kalau qad. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa Takhal. Kha tu terbujung kan. Tebal sikit. Khal. Kha.
takhal takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. Kalau bunyi situ Aidil. Kalau bunyi situ gitu. Jim mati, belakang mati. Aidil. Gitu ya. Mari balik. ثم اتخذتم Takhal. Khal tebalkan. Muncul sikit. Khal. ثم اتخذتم Ta jangan muncul lagi. Thumma takhal. Gitu. ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takhaltumul. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Ta'ala. Ijab. Tak bunyi qalqalah jim. Ijab la. Ijab la. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده Huruf Z tu jangan qalqalah kan. Thumma takhadtumul. ثم اتخذتم Ada khazza. Ada bunyi za tu. Khaz. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Itu mati Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
satu huruf yang kita perlu tekankan, yang perlu kita fokuskan, iaitu huruf Dha. Huruf Dha. Huruf Dha ni banyak tempat kita jumpa dalam amalan kita yang berkaitan dengan bacaan. Huruf Dha yang mana makhrajnya adalah hujung lidah serta hujung gigi atas. Dha sama dengan huruf Zal, sama macam huruf Tha. Tiga huruf ni sama makhrajnya. Atrafus sanaya al-ulya ma yuqabilu atraful lisan. Hujung gigi atas, gigi kacip atas disentuhi oleh hujung lidah. Jadi huruf yang tiga ini dia tidak ada qalqalah dan tidak ada bunyi macam huruf sin. Tak ada. Kalau kita sebut takhaz ataupun huruf tha, ada sum, tu huruf sin tu. Dia tak ada thum, mana ada bunyi tak ada. Kalau bunyi macam tu huruf sin tu. Jadi thum itu je. Gitu. Hujung lidah serta hujung gigi atas. Huruf tha, zal, dha ni kalau dia mati tidak ada qalqalah. Takhal tu letak je hujung lidah pada hujung gigi atas tadi, jadilah dia huruf zal tu. Tak ada, jangan susah. Kalau kita qalqalah kan susah tu. Khal tu cuma ada space sikit lah, ada space sikit. Khaltumul gitu. Kalau kita tergesa-gesa, itu yang jadi huruf zal tu ada qalqalah. Khaztu gitu, itu huruf sa, zal. Huruf dha tempat-tempat yang biasa kita jumpa dalam bacaan istighfar kita, astaghfirullahal azim. Baru ni saya ada ajar satu tempat, dia kata ustaz sebut huruf dha macam huruf gha. Dia dengar macam tu. Agaknya dia tak tahulah, telinga dia silap dengar kan. Lepas kuliah tu dia jumpa, kenapa ustaz sebut dha macam gha macam ni? Dia terangkan satu-satulah. Huruf dha hujung lidah serta hujung gigi atas. Huruf gha, ghain pangkal ataupun halqi pandang atas. Kan? Gha tu gha, dha lain bunyi dia. Tak tahulah dia punya sistem dia tak berapa clear ke kan. Jadi kena jelas sebut huruf dha itu supaya kita dapat sebut ayat-ayat Allah SWT yang ada huruf ini dengan sebutan yang betul. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mengisi beberapa minit ini suka saya nak kongsikan dua amalan yang boleh kita lakukan pada musim pandemik COVID-19 ni kan. Iaitu antaranya ayat yang boleh kita baca berbentuk doa, iaitulah Allahumma salli ala Muhammad, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini amalan dalam bentuk bacaan yang boleh kita amalkan dan keluarga kita amalkan. Kat rumah memang saya wajibkan anak-anak lepas sembahyang, lepas doa, baca ayat ini 3 kali, kemudian baru bangun, supaya apa, kita terhindar daripada apa-apalah bahaya yang kita tidak ingini kan. Jadi sama-sama tuan-tuan sama-sama baca dengan saya, bismillahilladzi. Cuba. Itu huruf zal tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi, ra'ain ma'a ismihi syai'un fil ardi. Yang ni hamzah, syai'un fil ardi. Ada ikhfa kat situ kan? Ikhfa dengan fa. Syai'un fil ardi wala fis samai. Mak wajib tu.
Sama mesti baca panjang, tak boleh baca 2 harakat. Ada ayat Quran ni antara yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Fis samai, ataupun dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena baca 4 harakat ataupun lebih daripada 2 harakat. Wa huwas samiul alim. Wa huwa ruha, wa huwas samiul alim. Tuan-tuan boleh cari adan ni, kalau nak cari dalam apa, dalam Google pun boleh kan, boleh cari benda ni insya-Allah. Ataupun kawan-kawan kita yang ada tulisannya boleh kongsi nanti dalam WhatsApp insya-Allah. Satu lagi, a'udzu bikalimatillah hittammat min kulli ma khalaqa. A'udzu bikalimatillah hittammat min syarri ma khalaqa. Ada syarri tadi ingat. Min syarri ma khalaqa. Yang pertama tadi tentang biasa baca tu kan, dengan berlagunya kan. Yang kedua ni maksudnya aku berlindung dengan Allah bikalimatillahi tammat. Panjang tu tam, mat mat apa lazim kalimi musaqqal. 6 harakat kalau dalam Al-Quran, 6 harakat baca. Tadi sekurang-kurangnya tuan-tuan baca lebih daripada 2 harakat. Tammat min syarri ma khalaq. Maksudnya aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Maksudnya semua sekali kalimah Allah yang berkaitan dengan apa? Dengan perlindungan daripada perkara yang tidak baik. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa yang Allah SWT ciptakan, termasuk COVID-19 itu sendiri. Jadi boleh kita amalkan insya-Allah. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaqa. Jadi boleh kita sama-sama amalkan. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Tak bunyi pula Dia tunggu cakapnya tu boleh bunyi. Jadi tak boleh maaf salah saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan insya-Allah. Jadi sama-sama kita lakukan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله هداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.